Okey, selamat sejahtera kepada semua masyarakat di Malaysia, tak kira India ke, Melayu ke, Cina ke, kepada semua dan juga kepada orang yang di luar negeri yang boleh memahami bahasa Melayu. Saya buat dalam bahasa Melayu kerana uh, harap semua orang akan faham dan tolong ambil perhatian. Tolong ambil perhatian. Saya ingat dekat sini ada berlaku sesuatu sini ada membuat live video ni tentang budak-budak di diperangkapkan di usia muda. Kenapa saya memberitahu sebegini kerana saya pun dicabul di umur 4 tahun 4 tahun. Pergi mana pun kerja macam seorang Amba Abdi itu seperti mereka memberitahu ayahnya setelah meminjam alung lah itulah inilah pasal itu anaknya sudah dijual. So saya nak mempercepatkan okey. Saya duduk di Persatuan Pure Life Society, rumah anak-anak yatim di Puchong. Di sana ditunjukkan seperti saya kasta rendah apabila saya dewasa di umur 15 dewasa. Seorang lagi anak staff 11 tahun, hari keesokan dia pula dewasa. Tapi selalunya makanan kalau staff anaknya ada ibu dekat sana, kalau anak ada 25% anak-anak dekat sana ada ibu mereka dekat sana. So selalunya mereka kalau membeli makanan mereka akan bagi di bilik ibu mereka sendiri. Tapi bila saya dewasa 15 tahun, anak seorang staff bilik jahitan sewing center. So dia 11 tahun dah di sekolah rendah. So hari tu memandangkan hari Selasa, Jumaat dan hari Ahad adalah kita pergi ke Koil Atas semadi founder of the Pure Life Society kita pergi Selasa dengan Jumaat adalah sembahyang pada waktu malam. Hari Ahad adalah sembahyang pada waktu pagi. So kerana mereka semua pergi ke Koil Atas, so budak yang 11 tahun bernama Megla, dia di bawah jagaan saya. Tapi ibu mereka membawa makanan-makanan sedap seperti telur goreng. Tahu kan kalau ibu ada. Tapi saya dibagi makanan yang sejuk seperti semua. Tapi sememangnya kalau budak 15 tahun, saya pun 15 tahun bukan terlalu besar. Saya pun rindu kenapa ibu kita tak ada bersama kita. So sebegitulah anak saya kembar dicabul 4 tahun oleh anak adik ipar saya. Dia berumur 12 tahun dan anak saya 4 tahun. So memandangkan isteri adik ipar saya selepas dia pergi ke Arab Saudi, dia dibawa oleh kenalan mereka flat. So dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti pakaian bertukar pendek. So gaji yang dibagi di banking oleh adik ipar saya dari Arab Saudi ke akaun sini dia sedang dipengaruhi dihantar oleh keluarganya sendiri dan dipengaruhi sebulan lebih mereka pergi sini sana, telefon, beli emas. So saya tidak tahu selepas saya ada sekali anak kembar saya 7 bulan di kandungan, saya telah mengalami asthma attack kerana mencuci bathroom toilet di rumah sewa 31 jalan nombor 31 Jalan Kemuliaan 32, rumah sewa 5 tahun. Sedang saya cuci dengan Clorox dengan klorin, saya telah
attack dengan asma. So saya tak ada orang, saya panggil adik, isteri adik ipar saya, tolong saya, siapa ada tak bawa saya untuk letak gas. So dia pun datang lah. Saya kata macam mana you akan datang, dia kata adik saya ada. So selepas dia orang datang bawa klinik ya, so saya menanya adik ipar, isteri adik ipar saya, sudah berapa lama adik you ada dekat sini. Dia kata sudah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, kenapa you tak beritahu saya pun. Dia tak begitu rapat dengan saya. Dia rapat dengan seorang kakak yang ada keluarga, suami dengan 2 anak lelaki ya. So mereka sekeluarga tahu, adik ipar, isteri adik ipar saya tahu, kawan dia dari flat itu tahu, anak-anak mereka pun tahu. Sudah 1 bulan lebih keluarga adik kepada isteri adik ipar saya datang dekat sana, sedang belanja lah tu lah, tak bayar electricity lah. So saya pun marah lah, kenapa 1 bulan lebih you bikin macam ni, pakaian semua sudah tukar, janganlah buat macam ni. Saya bagi nasihat untuk dia, tak adalah saya kena tukar lah, kakak ini tukarkan saya. So inilah berlaku So selepas adik ipar kena balik pada masa ujung Deepavali tapi tiba-tiba 2 bulan 3 bulan sebelum tu dia sudah balik So dia sudah balik tengok mas semua pembayaran telah ada tunggakan dan pakaiannya sudah bertukar. Emas dia yang ada pada dia banyak berkurangan. Lepas tu mereka ada masalah sampai memukul, marah sampai adik ipar saya sudah membunuh diri Lepas tu saya buat apa, mereka tiada ibu. Sebelum adik ipar saya meninggal dunia, isteri adik ipar saya meninggal dunia, dia berpegangan tangan saya dan sebelum nafas terakhir 2-3 minit dia memberitahu, jagalah anak saya. Saya pun tidak tahu kenapa dia meminta maaf lah tu lah. So selepas meninggal, apa saya buat, ini ada anak perempuan 3 orang isteri adik ipar saya ada 3 orang anak. So saya bawa sewa sebarik dengan saya, mereka dekat flat M3 belakang Jesco So saya bawa mereka duduk. Sebelum dia meninggal dunia, mereka ada MPJBT flat yang dibeli pada awalnya 25,000. So I tidak tahu kenapa isteri adik ipar saya dipengaruh dengan rumah-rumah besar, kehidupan mewah. Mereka pergi sewa rumah banglo besar-besar, rumah ujung, rumah endlord, bernombor 38. So saya pun memarahi, menasihati isteri adik ipar saya, janganlah macam ni, you ada flat sendiri dekat MP3 MPJBT punya, kenapa you mau tinggalkan rumah ini, lepas tu pergi sewa dekat sana sewa 1,000. So dia kata dia ingin nak duduk macam tu. Saya tak pedulilah. Isteri dia tanya suami dia ambil rumah tu, tak pedulilah mereka, suami isteri kita boleh menasihat saja tak boleh buat apa-apa. So selepas dia meninggal, saya bawa semua ahli keluarga. Selepas adik ipar saya, isteri adik ipar saya, dia sudah meminum racun pada malam dan sekarang saya tahu semua adalah paksaan, bukan mereka buat sendiri. Kalau adik ipar tak buat dengan isteri adik ipar. Suami saya tak buat. Ini semua paksaan, arahan dari arahan atas. Ditipu sini, ditipu sana, satu sama lain tak boleh tengok. So adik risaukan budak-budak, anak-anak adik ipar saya telefon dari Sekolah Rendah Taman U1 menyatakan ibu malam tidak tahu pergi mana dia beli itu Roundup Paraquat. So dia naik bilik, ayah tidak membenarkan kami memasuki biliknya. IC dengan mana IC dia, I tanya mana telefon dia, saya panggil tak dapat. Dia kata ayah sudah merampasnya IC dengan telefon dan ibu dibiarkan di bilik asing. So pagi mereka telefon, semalam petang mereka isteri adik ipar saya sudah membeli Roundup. So pagi-pagi yang saya lari ke rumah dia dengan kawan dia dekat
dekat flat MP3 belakang Jasco. Kawan rapat dia bawa dia pergi tengok, dia tak boleh jalan, dia jalan macam anjing 4 kaki. Lepas tu dia tak lara, dia jatuh, dia buang kuncinya. Saya ambil sebatang ranting panjang, lepas tu tarik kunci itu, buka, pergi bawa klinik berdekatan, klinik Krishna dekat Pulau Taman. So mereka menaikkan air. Lepas tu RM70 saya bayar. Lepas tu dia terus bagi surat untuk pergi ke HSA, Hospital Besar JB. So saya pun bawa dia dalam 9 hari. Mereka sudah beritahu dalam 1 minggu hingga 9 hari dia akan meninggal dunia. Selepas meninggal dunia, saya bawa keluarga, kerana budak-budak kecil saya bawa sederek dengan saya, rumah sederek dengan saya sewa. Saya ambil sewa. Lepas tu saya jaga budak-budak ini. Budak-budak ini, so rumah saya 21. So mereka 2, 3 rumah, 2, 3 langkah mereka punya rumah sewa. So anak-anak saya selalu pergi main dekat sana. Pada masa itu 3 bulan 4 bulan saya yang jaga budak-budak. Bukan pergi masak dekat sana, saya masak dekat sini, budak-budak tu makan, lepas tu pergi tidur dengan rumah bapa dia. So seperti ni mereka adik-beradik. Suami saya dengan adik ipar saya semua adik-beradik kan. So anak-anak saya selalu pergi main dekat sana. Suatu hari mereka pergi dekat sana, 4 tahun pergi dekat sana, lepas tu balik kemerahan, kemaluan mereka, anak perempuan kembar saya kemerahan, tak boleh jalan langsung. So saya tanya apa, lepas tu dia kata abang Satya tu anak pertama adik ipar saya. Abang Satya bawa kita sorok-sorok, satu dekat luar, satu dalam bilik. Sorok dulu, lepas tu dia buka panties. Lepas tu Abang Satya ambil kemaluan dia, letak kemaluan saya. Lepas satu sudah dikeluarkan, satu dibawa. So saya tahu mereka sedang buat live video. Ni perempuan-perempuan digunakan untuk live video. Mereka buat ini. Kita tidak tahu kenapa banyak. Saya pun kawan-kawan saya pergi dulu kan saya sudah jadi pemabuk. Kawan-kawan saya yang bekerja dalam school drop out, dia punya boyfriend semua. Tengok keluarga dia orang sendiri, anak perempuan mereka sendiri dibagi berlakon tak senonoh dekat car parking. Bukan hanya bersetubuhan biasa dari belakang lah, dari depan lah. Saya kata, you ini budak tu datang nangis dengan saya, budak perempuan tu. You ni tinggal dengan ibu bapa you sendiri. Macam mana ibu bapa you izinkan ini semua berlaku? So masa itu saya tidak tahu mereka sedang meletakkan chip di badan. Lepas tu mereka sedang buat live video. Kalau saya beritahu ini pergi mana-mana, selalu ditanya, hanya dicabulkan, bukan dirogolkan. Okeylah, memandangkan kita sudah dewasa, sudah hancur kita punya kehidupan, memandangkan macam ni, kita sebagai ibu buat apa? Kita akan mempertahankan untuk semua orang. Saya bukan mempertahankan hanya untuk orang India. Semua orang sini, Melayu pun terperangkap. Orang Melayu pun terperangkap. So dulu saya memang tidak tahu apa kebenaran ini, tapi mereka letak chip di badan. Lepas tu mereka buat perkara tak senonoh. Lepas tu live video. Oh my god, ini terlibat orang Melayu, orang Cina, semua orang. Banyak orang ada macam ni. So lepas 3 bulan datanglah seorang Indonesia maid dari Indonesia. Tak ada, dia memang dari Indonesia tapi sudah bertahun-tahun bekerja dekat Malaysia. Se-Indonesia maid bernama Mayang Sari. Dia ada dekat Facebook saya. Mayang Sari dipanggil Bibi. Dia datang kerja dekat sini dalam dalam beberapa bulan, kerana ini Mayang Sari Bibi ini adalah seorang tukang urut juga, part time. So dalam tak tahulah mereka daripada Mayang Sari, dia kata saya itu adik ipar saya suruh urut badan dia. Lepas tu mereka tersangkut dengan bersetubuhan. Lepas bersetubuhan, kita tidak tahu apa kebenaran. Hanya ini diberitahu oleh Indonesian maid ini, Mayang Sari. So dia memberitahu lepas kita sudah bersetubuh, ada hubungan. So
hanya 6 bulan dibayar gaji untuk dia, lepas tu tidak dibayar. Hanya dia ambil duit massage, lepas tu dibayar. Dia Indonesian maid ini menjaga rumahnya. So dia datang memberitahu saya kata saya sebagai mertua dekat rumah ini, anak mertua pertama, saya pun tak dapat keadilan. Mereka pun buat dengan saya India pun tidak dapat keadilan. You ni dari Indonesia, you datang dekat sini, apa you Bibi, you mau saya buat? Lepas tu mereka tiba-tiba pergi ke Batam. Tidak tahu kenapa tiba-tiba dia cakap adalah nikah lah tu lah. I tidak tahu tapi dia orang pergi, adik ipar saya dengan bibi ni pergi ke Batam untuk apa saya tidak tahu. Mereka naik ferry dari Eden Garden duty free JB. So dekat sini semua orang tahu. Suami saya tahu, bekas suami saya tahu, adik ipar saya tahu, bibi Indonesian tahu, semua orang tahu anak saya dicabul. Tapi hari ini mereka cakap hanya dicabulkan, bukan dirogolkan. So ini yang untuk budak-budak kecil yang dibuat sebegini untuk video mereka. Mereka sedang menyaksikan ini semua. Ni untuk live video. Kalau budak-budak kecil lagi hangat tahu dia orang punya video. Saya ingat dia orang sedang jual ataupun online. Mereka ada satu online, ada ni satu web. Direct mereka tengok. Saya ingat sebegini yang banyak orang budak perempuan Melayu, budak perempuan India, budak perempuan ini semua. Lepas tu bawalah dia orang bibi seadanya bibi di hidup adik ipar saya. Ibu mereka membawa seorang Sri Lanka dari Rawang. Yang tidak mempunyai apa-apa paper black and white. Dia sedang bekerja sebagai tukang jahit di Nation Cash and Carry Rawang. So 6 bulan mereka bagi bercakap dengan telefon. Ini yang mereka beritahu. Saya tidak ada apa kaitan dengan mereka. Lepas tu bawa dekat rumah, ikat tali, kahwinkan dekat rumah. Sudah kahwin 6 bulan, daripada apa yang si Bawani ini cakap, Sri Lanka, dia datang dari sana memang dah talented dengan jahitan. Dia banyak talented. So selepas dia kata 6 bulan sudah tidur hanya pakai untuk katil saja. Lepas tu adik ipar saya sudah diperangkapkan dengan pub di Perling. Saya tidak mahu menyatakan mana di Perling. So dekat sana dia perangkapkan seorang guru bernama Sashikala yang tiada suami, anaknya seorang Cina. So dia ditipu oleh seorang Cina. So anaknya lelaki yang 90% macam Cina, ada ke muka India juga. So dia datang dekat sini, dia ambil lah semua harta lah, flat lah, itulah, kereta lah, semua sudah habis. Dia sudah lari. So sementara dia sedang, adik ipar saya sedang berpoya-poya dengan ini semua perangkap. Ini bukan berpoya-poya atau mereka buat sendiri. Mereka melepaskan tanggungjawab, bukan. Ini adalah trap. Mereka ada dibagi araan ugutan untuk buat ini semua. Lepas itu selepas itu selepas dah pergi semua, sementara itu rumah di rumah 3 bilik bersebelah dengan KK Taman U milik adik ipar saya. Dia kan sudah dikatakan 6 bulan hanya pakai si Bawani dari Sri Lanka ini, Sri Lankan. Lepas tu dia pergi dengan perempuan lain kan. Ini bukan betul ini bukan betul. Ini semua araan, blackmail. Saya tak tahu ini kenapa mereka sedang buat. So rumah tidak dibayar tunggakan. Lepas tu si Bawani yang duduk dekat rumah itu dengan menjahit pakaian semua sudah dihalau. So saya tidak mengetahui kebenaran. So saya pun bawa dia sampai 4 bulan duduk rumah saya. Tak satu sen pun saya tak ambil dari dia. Dari pagi saya tolong dia jahit semua.
RM10, seminggu adalah sekali 2 kali. Dia 2 hari pun jahit RM10, RM20 di bawah saya, dibagi saya. Saya pun bawa dia, saya ingat saya pun seorang Malaysian anak Malaysia, warga negara Malaysia. Saya pun tak dapat keadilan apalah pula ini dari Sri Lanka, tapi dia ada talented dan dia banyak pandai jahit So saya bawa dia pergi makan. Saya pun ada bawa dia pergi bersiar-siar di tepi pantai Eden Garden semua. Tapi tanyalah seperti yang dikatakan saya bawa budak-budak perempuan ni, budak-budak remaja ni yang bekerja bersama saya yang sudah drop dari sekolah 15 tahun 16 tahun. Saya bawa mereka untuk minum. Sumpah saya tidak membuat seperti itu So macam ni lah, ni Sri Lanka ni bawah ni yang dia memang tahu kebenaran tentang saya. Saya bawa dia pergi makan, saya bawa dia bersiar-siar, tapi tak pernah ajar atau memaksa sesiapa dalam hidup saya untuk minum Okay. Lepas 4 bulan saya tak menerima 1 sen pun dari dia. Lepas tu keluarga suami saya dekat 20,000 belikan mesin lah, itulah inilah, dekat 20,000. Lepas tu mereka juga telah mendapatkan sebuah kedai untuk jahitan. Bukan hanya jahitan, ada orang sewa dekat sana, dia bagi setengah tempat untuk untuk beauty parlour. So ini semua, ini pun saya tidak tahu. Saya tahu mereka bagi duit untuk beli mesin lah, itulah inilah, tapi saya tidak tahu dia pun ada terperangkap ke ataupun dipaksa untuk dibuat sebegitu So dipaksa untuk dibuat sebegitu So sekarang kalau saya panggil panggilan dia, nombor dia tiada dalam pertalian So sini ada sesuatu yang sedang berlaku. Saya pun tidak tahu kenapa ini semua berlaku. Setelah adik ipar saya diperangkapkan di sebuah pub dengan janda Sasikala dalam 28 tahun, anaknya seorang Cina. Dekat sini anak perempuan yang terakhir, berusia 12 tahun dibagikan sakit asma. Lepas tu kerana rumah mereka bersebelahan dengan KK Taman Yu, sakit asma. So kakaknya 13 tahun, kakak kedua, anak adik ipar perempuan kedua, menelpon saya. Lepas tu saya pun pergi dekat sana, tapi saya tidak dibenarkan naik ke ambulans. Lepas tu ambulans driver dengan attendant kata, you tak payah datang. Saya kata, budak ini attack ini 12 tahun, budak yang datang ni 13 tahun. Macam mana kalau tak ada orang dewasa dekat sana? Macam mana kalau apa-apa berlaku? Tak payah you tak payah datang. So saya tidak membiarkan. Lepas sudah habis saya punya kerja, tanggungjawab dekat rumah, jaga anak. Lepas suami saya balik, saya pun pergi ke hospital besar JB. Pergi sana, saya telefon ini budak 13 tahun anak adik ipar saya. Di mana you? Dia kata di ward inilah. So saya pergi sana, duduklah dekat sana seorang budak lelaki security guard berumur 18 tahun. So kita sedang masuk, dia anak ini budak 13 tahun anak adik ipar saya tersenyum masa saya ingat dia keluar masuk, itulah tersenyum. So lepas bapanya diperangkap dekat sana, anaknya diperangkap dengan itu security guard 3 hari 3 malam simpan dalam almari kerana bapanya tidak balik. Dia diperangkap dekat sana, dekat pub dengan budak lain. So selepas saya tidak dibenarkan tengok apa-apa kepentingan atau tanggungjawab budak-budak perempuan itu seperti yang diberitahu isteri adik saya sebelum meninggal di dunia. Dia berpegangan tangan saya, dia minta sorry, minta maaf, saya sudah buat dengan kamu, minta maaf, tolong jaga anak saya. Tapi saya tidak dibenarkan oleh ahli keluarga saya untuk bersebelahan dengan mereka. So saya tidak tahu apa sedang berlaku. Sebelum adik ipar saya meninggal dunia pun saya dipaksa ambil dengan tilekan nuri tilekan burung nuri paksa ambil nombor RM29.95. Saya kata saya tidak mahu nombor, saya tidak mahu
Tapi adik ipar saya, isteri adik ipar saya sebelum meminum racun, dia minta tolong saya. Dia orang kata tilikan burung ruri tu memberitahu you dalam keadaan banyak malang, malapetaka akan berlaku dalam seketika. Kamu pergi ambil 9 jenis bunga 9 warna, pergi mandi dengan air kunyit. So saya katakan tidak mau mengambil nombor, tapi mereka minta RM29.95. Saya bagi RM30 dan dia orang bagi balik 5 sen. 5 sen. Saya kata tak apalah, ambil. Tak. Ini adalah kena buat botol RM29.90. Ini semua ada inter. Ini ada clue RM29 kalau dicampurkan itu ada satu nombor. So mereka pun bagilah. Itu Nuri ambil satu nombor. Dia bagi saya hari keesokan saya kena 9310. 9310 saya buat apa? Ambil RM2. So kena dekat 500 satu tempat. Pada hari yang sama juga dekat draw lain RM60. Sama nombor. Tidak lari 5310. So kesemuanya 1120. So saya meminta kenapa isteri adik saya terlalu sedih. Kenapa dia minta untuk pertolongan segi duit tapi saya tidak mau mereka bagi. Okeylah, dia orang paksa saya pun ambil. Saya kata apa sudah berlaku. Dia tidak mau memberitahu. Masa itu kakak yang berseduduk di flat yang kawan rapat dan dia memang badannya kurus, 2 orang anak lelaki, tapi pandai bercakap Cina, yang dia yang membawa isteri adik ipar saya untuk mengambil duit dari Along kerana ketiadaan adik ipar saya. Dia duduk dekat Arab Saudi bekerja dekat sana. Masa tu datanglah keluarga mereka. Lepas tu 1 bulan lebih mereka semua seronok bazir ni beli tu. Saya tidak tahu. Sekarang mereka kata saya lah penyebabnya kematian adik ipar saya. 1 bulan lebih saya tidak tahu apa sedang berlaku kepada keluarga mereka. So dia sudah berbelanjakan lebih daripada apa yang kena bayar bil elektrik semua dekat rumah-rumah semua. So seperti yang dijanjikan adik ipar saya balik dari Arab Saudi pada ujung bulan tapi tak 2 bulan 3 bulan sebelum tu dia sudah balik So kena tangkaplah emas-emas dia sudah hilang, tunggakan demi tunggakan. So pasal itulah dia meminta dia sudah ambil Along itu pun rumah ujung nombor kereta adalah kereta imported bernombor 2000. So saya memang tidak tak ada apa kaitan dia orang cakap Cina. Saya pun minta ni rumah siapa. Dia kata ini peti sejuk dekat rumah sudah rosak. So saya kena datang sini ada peti sejuk. So saya duduk dekat kereta, dia orang cakap Cina, saya tak faham. Lepas tu gaduh dia minum racun sudah minum racun, hantar hospital, sudah meninggal dunia. So sini mereka membuat sesuatu yang tidak menyonono dari KL. Banyak budak dulu saya memang tidak kenal. Kenapa mereka datang beritahu saya car parking kena buat seks, dekat sini kena buat seks. Ada ayahnya diperangkap dengan dada dekat Kanada. Saya ada bukti, ada dekat telefon saya ada bukti tapi ibunya digunakan seperti teruk. Seks yang teruk. Anaknya sudah 25-28 tahun anak lelaki depan dia diperlakukan sebegitu So ini memang memalukan. Saya pun sudah memberitahu, dulu tak kenal memberitahu pergi report polis. Polis pun tak boleh buat apa. Polis pun diarah tak payah ambil report. Semua terperangkap sekarang semua terperangkap sekarang kebenaran sudah terkeluar. So dekat sini blackmail, dekat sana blackmail, dekat sini sama keluarga besar dekat sini pun di blackmailkan. Keluarga dekat KL, kerajaan KL pun di blackmailkan. Saya selalu sudah 2-3 kali terkena dengan perangkap dada dekat beg, dekat jalan raya, buang ambil ada dada. Lepas tu pergi Seremban, tol dipecahkan 2 kali, disuruh
dipaksa pandu kereta curi yang MyWay warna biru. Lepas tu banyak angkara sedang berlaku. Tiba-tiba saya dikatakan kena pergi ke Singapura. Untuk protes untuk orang-orang India yang kena dihukum gantung dekat Singapura, Changi Prison. So saya tak pergi. Dari dulu memang Singapura pun sikit-sikit ada tolong, mana-mana pun ada sikit-sikit tolong, menunjukkan saya ada sesuatu di badan saya sudah sedang diperangkapkan. Selalu dinasihatkan kalau bagi beg ke apa ke jangan ambil, kalau orang suruh tolong jangan tolong. So macam ni. So sekarang mereka tidak boleh membuat apa-apa dekat Malaysia. Mereka nak bawa saya ke Singapura, paksa saya untuk Singapura, seperti memberitahu pergi join itu protest untuk orang India. Tapi sebenarnya tidak benar. Mereka mahu saya pergi sana, diperangkapkan dengan dada dan dimatikan hukum gantung. So tolong buat sesuatu. Sini banyak orang sedang terperangkap. Dulu memang saya ingat kenapa rumah sendiri mereka boleh membiarkan anak-anak perempuan mereka buat seks dekat couch. Saya marah budak-budak tu. Macam mana ibu bapa you membenarkan sebegitu? So sekarang saya tahu mereka sedang membuat video live sex. Tu live sex sudah tertangkap. Memang kerajaan kita sudah kenal. Mereka sudah kenal siapakah yang buat ni. So mereka diarahkan membuat ini dengan blackmail. Siapa yang buat ini saya mahu tahu siapa yang buat ini. Saya tengok rumah-rumah dekat rumah-rumah jiran dari Seremban, setahun dalam 6 bulan renovate satu sliding door, aircon tu. So saya tanya, satu orang saja kerja $900 saja, macam mana mereka boleh buat? Mereka boleh buat dalam 6 bulan. Mereka boleh renovate dan pecah. Lepas pecah semua dirobohkan, lepas tu dibina. Lepas tu dengar 900 hanya seorang kerja, semua budak-budak belajar. So macam ni lah. Mereka selalu tunjukkan ini semua kepada saya. Pergi kedai Cina, dia tulis nombor black, bos nombor black. Lepas tu kenapa saya kena pergi dekat sana? Kenapa saya dibawa sana? Saya tidak ada mengena dengan penulisan nombor black dengan saya. Mereka tulislah. Lepas tu saudara bekas suami saya sudah kena nombor perempuan, sudah kena nombor untuk RM2. Lepas tu dia tidak sudah kehilangan nombor kertas dekat tangan dia. So dia pergi minta duit kemenangan. Lepas tu bos tu cakap, I tidak boleh bayar kerana ini bukan dibayar oleh saya, oleh bos yang lebih tinggi. Lepas tu mereka keluarga yang bawa saya tengok ni semua, mereka pun buat ini dari Perak. Dia pun buat menyumpah lah. Dia akan musnah. Tengok, dia akan musnah. Tipu duit orang-orang macam ni. Lepas tu memang dalam sebulan isterinya 50K bawa lari dengan. Ini memang saya kenal lah. Dia memang kenalan, selalu pergi makan dekat sana. So isterinya sudah membawa seorang anak. Dikatakan 50K sudah dilarikan. Lepas tu suaminya diperangkap dengan bankruptcy lah, ada hutang kan. So lepas 1 bulan datang pula seorang keluarga lagi dari Perak. Tapi dekat sini selalu diperangkapkan dengan orang-orang Perak. Kita ingat orang-orang ini yang buat kita. Mereka datang, kenapa mau tunjuk dekat saya? Mereka nak buat lah, tak payah tunjuk dekat saya. Saya dipaksa datang dekat sana. Datanglah dekat sana, pergi makan, beli barang. Masa itulah berlaku ini semua. Mereka pergi merompak gang fight India dekat kedai Cina. Gang fight. Lepas tu tangannya ini gagi jari besar kena tetap sampai 80%. Dia sedang tak boleh sedang kena jahit kerana dekat 70% jadi dia tetap. Lepas tu dikatakan duit dari Laici, Singapore dollar, Malaysia dollar semua sudah hilang. Ini tidak mengena dengan saya. Saya pergi sana, saya pun menasihatlah. Saya pertama mula-mula saya tak tahu siapa geng-geng yang bergaduh dekat kedai itu. Tapi saya memandangkan keadaan kedai itu semua itu
food walker, food stall yang dibikin dari kaca, semua picture, serepak macam tu. Lepas tu saya pergi rumah keluarga saudara saya itu dari Perak. Dia anak perempuan 3 orang. Pergi tengok dekat sana, dia punya tangan ditetak. Lepas tu baru saya tahu mereka yang melibatkan diri dalam pergaduhan itu. Dia daripada banyak orang, dia pun seorang. So anak perempuan memang cantik-cantik. Mereka dari Setiawan ke saya tidak tahu lah. Telur intas semua putih-putih. Isterinya dibagi suaminya pergi kerja baik-baik, tak dapat kerja. Dia datang dari Perak nak dapatkan kerja tapi tak dapat kerja yang baik. Lepas tu minum. Anak perempuan 3 orang, isterinya sudah menjadi terlalu marah. Dia sudah mengalami macam penyakit mental, pesakit jiwa. Dia pergi bakar bilik bilik sembahyang, potong rambut dia sendiri. Lepas tu dia hantar pergi hospital jiwa. So ini banyak berlaku. Dekat sini banyak kedai anak dengan bosnya pergi untuk kedai Cina ubat pergi untuk tidak tahu ke mana. Lepas tu sedang sebuah kereta yang membuat keadaan something zigzag. Anak bos kedai itu pun turun untuk menyelesaikan masalah tu. Lepas tu ayahnya duduk dalam kereta, anak pergi dekat depan ambil screwdriver, step on the dalam dekat perut. Lepas tu dalam pergi perjalanan ke hospital ke, atau lepas sampai ke hospital anaknya meninggal anak pertama. Ketiga-tiga pun lelaki Tapi selepas tu 2-3 bulan memang bos isteri ibu kepada anak itu terlalu sedih macam tu. Saya tidak tahu ini kenapakah berlaku. Ini adalah apakah ini sesuatu muslihat drama ke, kita tidak tahu. Tapi kalau memandangkan saya duduk rumah, mereka memang memaksakan saya pergi tengok ini, pergi tengok tu, pergi tengok ni. Sekarang mereka menyatakan apa tahu, kedatangan saya ke sinilah ini semua berlaku. Tapi sebenarnya rumah-rumah dekat sini banyak, rumah ujung dekat sini yang kosong. So dulu selepas kahwin 3 tahun saya jalan kaki pergi kedai. Nasib baik saya jalan kaki, saya sudah tahu sini banyak rumah sudah begitu kosong. So beginilah banyak kedai dimusnahkan, bankrupsikan, pergi buat tattoo kedai India sudah bankruptcy. Dia orang menunjukkan dekat U-Mall kedai tattoo Cina masih hidup. So saya tidak tahu, bukan salahkan Cina, bukan salahkan India, bukan dia orang kata ni pakai tattoo. Nasib baik saya pakai tattoo. Banyak-banyak orang depan saksi banyak-banyak orang mereka buka jarum itu, membuat dengan jarum yang baru. Lepas tu kawan saya yang buat. Tapi ini pun saya kena bayar dia orang. Seorang yang datang sama saya, isteri dia Yasira dari Klang, Yasira, India Muslim. Ayahnya seorang India Muslim dari India, adalah suami kedua untuk ibu dia. Ayah pertama mereka adalah seorang warga negara India. Suami kedua untuk ibu dia adalah India Muslim dari India. So mereka membawa dan macam banyak berbayar dengan saya. So saya pun janjilah, okeylah saya bayar 500 untuk dia orang punya gambar elang dekat sini elang. Lepas tu seorang lagi dari Perak. Dia seorang dia adalah satu daripada kembar tak siras dari Perak juga. Adiknya kembar sudah berkahwin dengan orang Melayu, berkonvert India Muslim, berhidup mesra, banyak bahagia dengan 5 orang anak. Memang saya tak salahkan dekat sini orang Islam ke orang Kristian ke, tak salahkan. Saya bukan anti siapa. Dia orang suka sama suka, dia orang kahwin lah. Bukan abangnya kahwin dengan seorang wanita Penang, seorang wanita Penang. Mereka pergi company party. Lepas tu mereka sudah minum, mereka bersebilik. Lepas tu mereka sudah bersetubuh, lepas tu kahwin. Tapi mereka tidak duduk bersama. Isterinya ambil 2 orang anak, pergi balik Penang. Belum lagi cerai ke saya tidak tahu. Seorang anak lelaki bersama ibu kepada
kembar pertama. So macam ni lah mereka tunjuk. So tattoo yang saya bikin dekat dada berhuruf alfabet ibu bapa saya dengan gambar bunga ros dekat kaki semua ada saksi depan-depan orang depan-depan orang. Lepas tu saya kena membelanja mereka 500. So orang itu orang kembar tak serius yang orang itu minta 500 buat layan dekat perut 500 So memandangkan dekat sini kalau nak beritahu banyak boleh beritahu dekat sini sedang di blackmail kan sedang di blackmail. Itulah saya ingat kenapa anak saya 4 tahun sudah dicabul di depan maid Indonesia Mayang Sari bibi depan suami saya, depan adik ipar saya. Kenapa mereka semua berdiam diri kalau saya pergi untuk minta keadilan? Mereka menyatakan hanya dicabulkan, tak dirogolkan. Adakah mereka nak tunggu sampai rogol? So dekat sini mereka dah mengenal pasti kerajaan mana kita tidak tahu, sudah mengenal pasti video-video live video seks sedang dibuat dalam sesuatu website. So sudah dikenal pasti kita, kerajaan-kerajaan kita, ketua-ketua kita, datuk-datuk menteri-menteri kita, kerajaan Johor ke, kerajaan dekat KL ke, dipaksa berdiamkan diri. Lepas tu mereka memaksakan ketua-ketua ini untuk membawa saya untuk dibunuh ataupun dikenakan dengan hukuman dengan perangkap dada untuk hukum gantung. So di sini ada sesuatu yang terlalu tidak boleh diterima di mana-mana pihak. So dulu saya ingat yang pihak suami saya lah, keluarga keluarga bapa saya lah, macam tu lah saya ingat mana berlaku kesalahan. Mula-mula kahwin anak pertama 2001 suami saya bagi duit, saya selalu minta duit untuk reboarding untuk rambut dan dia pun bagi, tapi dia tak tunjuk dekat mana nak pergi reboarding yang saya cari. Saya selalu pergi dekat McD dekat Taman U dulu ada McD beli bila pregnant selalu nak makan aiskrim Blackberry. So masa tu saya tahu belakang Maybank ada satu kedai Cina. So saya pergi pertama kali tengok orang yang membuat macam adik tau. Saya pun minta, you adik Dia kata tak ada, dia sakit macam ni semua banyak sakit. So saya tanya, you adik bukan. Lepas tu dia punya adik, ini kakaknya yang membuat rambut adiknya datang dengan anak, sudah kahwin ada anak. So dia kata ni kakak saya. So kenapa? Saya kata ini semua tulang semua macam ni. Dia kata kakak dia yang buat rambut, pandai buat rambut, masuk dekat dalam. Adiknya cakap ini kedai saya yang punya, saya yang deposit model semua, tapi kakak saya yang pandai buat. Selalu ada customer kerana dia. Kenapa dia sakit Yalah dia mau mati lah. Saya tanya kenapa, baru pertama kali saya tengok mau mati apa sakit. Dia kata ada bincang lah, sudah jadi kawan Kali kedua saya pergi memang kakak dia ada untuk buat treatment pergi dekat sana. Lepas tu adiknya memberitahu dia banyak sakit lah. Kali ketiga saya pergi saya tanya mana you punya kakak yang pandai buat rambut tu. Dia sudah mati lah. Dia nangis tau. Pasal dia saya punya bisnes banyak bayar tau. Dia sudah meninggal lah. Lepas tu dalam sebulan kedainya ditutup So ini banyak berlaku dekat sini Tolong buat sesuatu Rumah Ujung nombor 29 Cina. Uncle-nya banyak bayar mesra. Dia punya anak pertama cacat pergi dekat roundabout depan klinik Rama, sudah aksiden mati. Lepas tu saya pergi untuk kematian, hari kematian uncle tu
Semua orang ada donation lah, 100 lah, 50 lah. Saya dekat tangan ada RM20. Anak saya tengok, so saya pun donation lah RM20. Lepas tu aunty tu cakap, you punya India lah, mabuk-mabuk pagi-pagi mabuk Suami saya pergi kerja, sudah accident mati. So bukan salah lah, memang siapa pun sakit hati So rumah depan saya punya kawan jiran saya juga Cina. Dulu adalah seorang kontraktor yang badan semua bertatu tinggi macam gangster. Tapi dia memang kontraktor lah. Kontraktor Cina, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Lepas tu tak boleh buat bayaran, dia orang lari malam-malam. Ambil semua malam-malam sudah lari Dari belakang orang sudah pecahkan rumah dia, sudah I tidak tahu apa-apa barang mereka ambil So saya tengok jiran-jiran saya semua jiran Cina, cikgu Cina, orang India, semua dekat 5-6 keluarga pergi ambil yang barang-barang lah. Barang-barang macam perhiasan, study cupboard. So saya ambil itu meja komputer. So rumah ketiga saya, cikgunya adalah cikgu kindergarten Cina. Dia tanya saya, ini meja komputer boleh bagi saya tak? You bagi saya bagi ini study cupboard. Tapi itu study cupboard sudah pecah, sudah roboh, sudah tak boleh guna. So okey lah, saya ingat dia cikgu kan, cikgu Cina kan. So okey lah, dia ada komputer, saya bagi dia. So memandangkan semua orang ambil ni barang Banyak orang ambil dekat sini barang Tapi semua yang diambil duit adalah dari saya Semua orang ambil. Selepas mereka ambil saja, saya pun ambil tau. Depan rumah ada seorang cikgu kindergarten. Dia dulu sudah ambil alung yalah, adiknya dia dibagi pelajaran. So dia pergi ambil dia punya rantai, pergi gadaikan untuk pembelajaran adik So setiap bulan saya ada tengok seorang Cina pakai yang seluar pendek datang dekat depan Tapi keluarga dia pergi sorok dekat belakang. Budak-budak dulu, anak lelaki mereka dalam 10-11 tahun So anak mereka datang dekat saya minta RM30. Satu hari dah lebih kena bayar RM30. Tapi orang Cina yang bagi datang untuk mengambil, memungut hutang tak bising dia diam saja. Dia tak apa buat apa rusuhan lah, jerit lah, tupik. Bukan, mereka tu datang saja, mereka pergi sorok dekat belakang. So budak-budak lelaki tu lepas mereka pergi minta RM30 dekat 3-4 bulan dia pun cikgu juga. Cikgu tu berkawan dengan saya punya jiran sebelah dari Seremban Dia pun perempuan. Dia orang cikgu dalam satu tadika mereka cikgu So dia nasihatkan saya, cikgu sebelah saya dari Seremban jangan bagilah dia, sudah hutang lah, semua ibu bapa sudah hutang lah, itu penipu lah, itulah. Saya kata walaupun apa pun lah orang kerja, kita tak boleh buat India sama India macam tu. Apa pun dia orang buat tak apa, kita bagi jugalah. Jangan memalukan orang India kita sendiri memalukan depan orang. Saya bagi macam tu Sekarang mereka cakap saya buat macam ni lah, macam tu lah. Sini ada banyak cerita mereka sedang membuat live sex Saya ingat ada web kalau sudah tertangkap ini mereka membuatkan. So saya adalah seorang saja yang mungkin lah sudah tertangkap sampai anak-anak saya pun dicabul dalam umur 4 tahun bila diminta, orang kata cabul saja kan, bukan rogol. So turun-temurun kena layan macam ni So sini banyak orang kena ditunjuk live sex Tolong membuat sesuatu Dulu saya memang tidak mengenal. Semua orang telefon saya yang dekat Kanada jail, kena gantung hukuman gantung dengan dada dekat sini, dekat sana. Dulu saya tidak boleh memperikatkan pertalian di antara ini Sekarang saya tahu, macam saya pun takut nak buat mungkin mereka bohong ke apa. Saya memang ada semua bukti dekat ini Facebook lah, social media lah, tu semua saya ada So depan rumah orang penghuni pertama sudah lari, tu kontraktor sudah lari, datang keluarga Cina kedua, anak ketiga mereka sedang susukan setelah tidur anak ketiga mereka sudah tersedak susu, sudah mati Inilah sedang berlaku dekat sini Kalau saya memberitahu tentang Cina, dia orang kata jangan kata Cina ini macam hantu, tak baik, mereka tak baik, cakap macam tu. Kalau saya seorang dari sekolah Melayu saya sudah ada semua kenalan Cina, Melayu, Kristian dekat siapa pun saya tak kira. Saya dari sekolah Melayu saya memang berkawan dekat rumah anak yatim pun semua orang Kristian, Melayu, Cina semua ada dekat mana-mana pun kita satu Malaysia. So memang kebanyakan tempat yang saya beritahu 90% orang India. Orang India katakan
You ni apa, itulah inilah gila lah. So memandangkan mereka tidak. Dulu saya ingat kenapalah orang India ini tak mau tolong. Bukan sebegitu. Mereka semua terperangkap. Dekat sini saya boleh memberitahu ini hanya untuk sesuatu pendahuluan dulu. Saya akan datang balik lagi nak beritahu siapa-siapa yang terperangkap.